Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, Trick You Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal, dan kita bersyukur betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita pelbagai nikmat berkeluarga, nikmat kita bersama dengan individu-individu yang kita sayangi, dan lebih daripada itu ialah kita bersama dengan perkataan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita teruskan ulang kaji My Quran Time kita pada hari ini bersama dengan tokoh kita pada hari ini adalah Dr. Yusri Afandi. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan ya Doktor ya. Dan juga bersama dengan Ustaz Tarmizi, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Safas. Alhamdulillah. Ceria ini. Oh, ceria gembira, masya-Allah Ustaz ya. Masya-Allah. Nak mengulang kaji dan kita bersyukur kerana masih lagi diberi ruang pada hari yang berbahagia ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada mungkin ada dalam perjalanan Ustaz. Di kampung. Betul. Ataupun bersama dengan ibu ayah masing-masing. Betul, ya, yang kita ucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ruang ini dan harapnya terus berkekalan sampai ke syurga Allah Amin. Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Ustaz kita nak melihat kepada halaman 359 Betul. hingga 364 mungkin Dr. Yusri Afandi ini Ustaz dah biasa bersama pertama kali juga. Pertama kali Doktor mungkin boleh perkenalkan sedikit Dr. Yusri Afandi daripada awal dulu di Polimas ya, tapi sekarang ini berada di USIM. Bahagian apa yang doktor mengajar sekarang ni, silakan. Alhamdulillah, saya sekarang berada di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Sebelum ni saya bertugas di peringkat Politeknik Malaysia. Alhamdulillah sekarang dapat membaktilah sedikit di USIM pula. Alhamdulillah hari ini dapat bertemu dengan Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi. Alhamdulillah sama-sama kita dapat bincangkan daripada butiran-butiran wahyu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan memulakan ya pengajian ataupun ulang kaji kita pada ayat yang ke-62 Ustaz Tar ya. Kita nak baca ayat 62 ini berkaitan dengan minta izin. Ini adalah halaman terakhir daripada surah An-Nur, dan bercakap tentang minta izin ini ada banyak kali perkataan minta izin ini berada muncul dalam surah An-Nur. Kita perlukan pencerahan daripada Dr. Yusri sebentar nanti. Kita baca dahulu ayat 62, dan jangan lupa Ustaz ya, ulang kaji kena baca doa juga. Betul, ya. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan kebaikan dengan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Jom kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi ayat 62. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul dan juga yang kita hormati kita muliakan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusri Afandi, tetamu ilmuwan kita pada hari ini. Subhanallah, daripada Kedah lah. Ya. Oh, asal Kedah Ustaz lah. Asal Kedah. Kat mana Ustaz di Kedah lah? Saya tinggal di Jitra. Jitra. Masya-Allah, hari ini kita
bersama dengan tokoh kita tadi Kedah. Kan duduk ni sangat kalimah rancak tu Ustaz. Tapi ini rancak yang berilmu dan berpahala insya-Allah. Insya-Allah. Subhanallah. Baik. Jadi tak lupa pada tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bonda, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melihat halaman yang terakhir surah An-Nur, Ustaz ya. Ya. Kita nak baca ayat yang ke-62. Dalam ayat ini pun saja Ustaz diulang beberapa kali kalimah istazan, ada kalimah minta izin tu. Jadi menarik ya, dalam ayat ini banyak sekali disebut, diulang. Mari kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, satu ayat, iaitu ayat yang ke-62 di halaman 359. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jamin lam yadhhabu wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat yang ke-62 surah An-Nur, yang disebut orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka berada bersama-sama dengan baginda dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan sebelum meminta izin kepadanya. Ini adalah terjemahan sebahagian daripada ayat ini, dan terus kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusri untuk menjelaskan Ustaz ya. Pada ayat 58 ada cerita tentang minta izin masuk rumah, ada minta izin kalau pada waktu-waktu tertentu, istilahnya aurat di dalam rumah ya, yang disyariatkan dalam surah An-Nur. Dan dalam ayat ini ada cakap tentang orang beriman ini pada Allah dan Rasul juga minta izin. Kalau boleh Ustaz memberi satu kesimpulan tentang surah An-Nur ini, mengapa banyak minta izin? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulikil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia Ustaz Fazrul, Ustaz Tamizi, Ibu Ayah, hadim ulama, para hadirin, sidang penuntun yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebagaimana yang disentuh oleh Ustaz Fazrul tadi, memang dapat kita fahami dan surah An-Nur ini mempunyai banyak mesej tentang keizinan, kerana keizinan ini merupakan satu perintah daripada Allah Ta'ala yang perlu diraikan. Ini kerana bukan sekadar kita perlu mengikuti arahan daripada Allah, dan demikianlah juga kita perlu mengikuti dan meraikan kehormatan ataupun peraturan sesama manusia. Jadi meraikan peraturan dan kehormatan sesama manusia itu dapat dilaksanakan menerusi adanya memberi izin, melaksanakan keizinan sesuatu perkara.
Jika kita tengok pada ayat yang telah dibaca oleh Fadil Ustaz Tirmizi tadi, iaitu ayat 62 surah An-Nur, mengikut Imam Ibn Ishaq, ayat ini telah diturunkan bersempena dengan peristiwa keizinan. Ini kerana ketika mana Rasulullah dan para sahabat dalam proses menggali parit Khandaq, dalam perang Khandaq ataupun perang Ahzab, Nabi SAW telah mengarahkan seluruh penduduk Madinah atau terutamanya para sahabat untuk menjayakan misi projek pembinaan parit Khandaq tersebut. Maklumlah apabila dibina parit ataupun terusan daripada tanah itu memakan masa yang panjang. Jadi para sahabat bertungkus lumus siang malam. Jadi ada kalanya mereka perlu pulang ke rumah. Jadi ada di kalangan sahabat meminta izin, dan celah-celah ini juga kedapatan di kalangan penduduk Madinah, terutamanya di kalangan munafik, mengabaikan meminta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana peristiwa inilah mengikut Imam Ibn Ishaq, berdasarkan riwayat asbabun nuzul tersebut, menyebabkan Allah Taala menurunkan teguran agar perlu meminta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah adab kita pada Nabi. Sekini kita menyedari dan memang hakikatnya Rasulullah ini sudah pun wafat. Ya, betul. Tetapi bagaimana nak terjemahkan keizinan itu? Sebagaimana yang saya sentuhkan tadi, apabila kita aplikasi izin, bermakna kita memberi kehormatan pada seseorang. Dalam konteks hari ini, bagaimana kita ingin aplikasi ayat ini menghayati perintah Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ini agar diminta izin kepada pihak atasan, dapat kita fahami menerusi 3 wadah. Yang pertama ialah sudah tentulah dapat dikiaskan secara langsung dalam aspek ketenteraan. Kalau tentera tak taat pada komander, kalah perang, habis. Tidak ada manfaat dalam perjuangan. Jadi memang tentera terikat dengan arahan komander dan sebagainya dalam hierarki ketenteraan. Yang kedua dapat kita tadabbur di sini, kaitkan ialah tentang urusan ulil amri. Perlu taat sepenuhnya titah perintah oleh pihak penguasa, pembesar ataupun kerajaan selagi mana tidak bertentangan dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Ini jelas bagaimana ayat yang boleh kita kaitkan dalam taat ini sebagaimana nas dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini bermaksud ialah penguasa. Jadi dalam berurusan perlu mematuhi berurusan untuk hal-hal keizinan dan sebagainya. Manakala hal yang ketiga ialah keizinan ini bukan dalam hal yang besar semata-mata. Jika taat pada Rasulullah pun adalah wajib, begitu jugalah taat kepada pemilik urusan, termasuklah dalam urusan kecil-kecilan yang dianggap kecil tapi sebenarnya besar di sisi Allah. Sebagai contohnya, isteri perlu minta izin pada suami, anak murid minta izin pada guru, para pensyarah, rakyat perlu minta keizinan, minta kebenaran daripada para pemerintah. Demikianlah hasil daripada kita memahami nas ini, dapat kita jalinkan, dapat kita jayakan apa itu hablu minallah wa hablu minan nas. Wallahu taala alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Dr. Yusri menjelaskan tentang minta izin ini ya, sebagai satu daripada cahaya adab daripada hati yang disinari dengan Al-Quran ya, amat menjaga kepada perkataan, nak balik pun ya, dah bekerja tu pun balik tu dia boleh je, dia istilahnya nyusup ya. Yatasallalun dalam ayat ini ataupun liwadha, tetapi rupa-rupanya itu bukanlah adab ya yang diajarkan, sehingga kan dia memberi kesan kepada cahaya dalam hati seseorang ya, bila bab minta izin pun dah tak berani ya, suka menyusup itu, maksudnya hati itu ada penyakit yang tersendiri dalam menghormati manusia, apatah lagi kalau nak menghormati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah tarbiyah pendidikan daripada surah An-Nur, dan kita nak berganjak kepada surah Al-Furqan, surah 25 ya, kalau kita perasan Ustaznya, surah Al-Fatihah Makkiyah, kemudian ada 4 surah Madaniyah panjang, Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa dan Maidah. Masuk ke 6 ke 7 surah Al-An'am, surah Al-A'raf Makkiyah. Kemudian 8 9 Al-Anfal dan Taubah Madaniyah. Kemudian 10 sampai kepada 23 itu Makkiyah. Al-Hajj itu adalah Madaniyah sedikit. Masuk An-Nur berat sikit, banyak peraturan. Sekarang ni kita nak masuk pada surah Al-Furqan, surah
Makiyah. Mari sama-sama kita melihat kepada ayat yang yang ke-9 sebenarnya yang kita nak beri perhatian pada muka surat 360. Apakah yang Allah nyatakan tentang istilah al-amthal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dahulu dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusri, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bonda, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila menjengah kita masuk surah Al-Furqan ini, banyak di antara ayat-ayat dia Ustaz Faz, hujung-hujung dia tu ma'iwat. Ma'iwat dua harakat, jangan dua rakaat, dua harakat sahaja. Jadi dan juga ada sujud tilawah juga Ustaz nanti, kan, insya-Allah. Saya tak pasti hari ni kita belum hari ni sampai 364 saja kan. Okey. Jadi insya-Allah kita nak melihat ayat yang ke-9, kita nak baca sama-sama. Latihan kita hari ni hujung dia tu mat iwat. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Ya, mat iwat ini maksudnya dua harakat. Dua harakat Ustaz. Dan bila ada a tu, dia a ke boleh sikit. Tak boleh dia a je. A saja ya. Okey. Kalau dia a setakat tu macam ada hamzah. Ada hamzah. Itu kena berjaga-jaga. Ada tadabbur, ulang kaji hari ni insya-Allah. Baik, insya-Allah jom kita baca sama-sama ayat yang ke-9 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-9. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan tentangmu, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sesatlah mereka tidak ada jalan untuk menentang kerasulanmu. Dalam ayat ini kalau boleh Ustaz Dr. Yusri menjelaskan apa maksud al-amthal dekat sini, dan Allah menemplak kepada amthal yang diberikan tentang sihir, ya, tentang orang-orang nabi ini ada masalah, mengapa dia manusia biasa je kot kan, mengapa kita nak beriman kepada manusia biasa ini. Kalau boleh Dr. terangkan amsal yang bagus dengan amsal yang tidak bagus dalam konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Apabila kita menatap ayat ke-9 ni, kita dapat tengok bahawa Allah Taala menempelak golongan musyrikin yang banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala minta tengok balik, renung balik kalimah-kalimah ataupun tuduhan-tuduhan mereka yang mengiris perasaan dan juga cuba mencacatkan perjuangan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tatap dalam surah Al-Furqan ini, di mana sebagaimana disentuh oleh Ustaz Fazrul tadi, ia antara rangkaian daripada surah Makkiyah. Jadi Makkiyah ini sudah kita maklum, masa kita tengok Al-Quran, tengok tafsir, bertadabbur dengannya, ia berkaitan dengan pertemuan Nabi di pihak umat Islam dengan pihak musyrikin. Jadi banyak perihal menceritakan balik apa yang mereka lakukan pada Nabi, apakah sikap yang perlu ditonjolkan di pihak Nabi ataupun umat Islam. Kalau kita tengok bahagian awal daripada surah Al-Furqan ini, antara yang Allah Ta'ala dedahkan amthal. Amthal ni kalau nak ikut dari istilah asalnya mathalun, daripada kalimah mathalun, contoh, perumpamaan. Ia juga boleh dikaitkan dengan istilah tuduhan ataupun tomahan ataupun dakwaan yang tidak sewajarnya. Itu juga maksud daripada amthal. Contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan, tuduh-tuduhan. Di sini kita boleh tatap dalam surah Al-Furqan. Yang pertama ialah mereka menuduh Nabi mengadakan ifkun. Ifkun iaitu pembohongan yang besar. Mereka mendakwa Nabi buat pembohongan menerusi Al-Quran dengan dibantu oleh ahli kitab. Ahli kitab yang terdiri daripada, mengikut setengah riwayat, mereka kata Nabi ini dapat pertolongan daripada Jabar, Yasar dan Andas. Jadi dengan itu dapat terhasilnya Al-Quran. Ini amsal yang batil. Jabar, Andas tu siapa tu Ustaz? Itu di kalangan musyrikin. Mereka ni sebenarnya adalah hamba abdi. Oh gitu. Tapi ada perkebolehan terhadap kitab-kitab lama. Jadi mereka digelarkan sebagai ahli kitab. Jadi mereka dituduh, mereka ini dikatakan bersekongkol dengan Nabi untuk hasilkan Al-Quranul Karim. Tetapi
kalaulah Nabi ambil fakta daripada 3 orang ni misalnya, kenapa di dalam Al-Quran sebagai contoh dalam surah Ar-Rum ada cerita tentang future, masa depan. Kan ghulibatir Rum, telah dikalahkan Rom. Kemudian Allah Taala sebut selepas itu, selepas Rom dikalahkan, nanti Rom pula akan menang. Iaitu Rom akan menang pada masa fi bid'i sinin, dalam masa tempoh yang terdekat, tahun yang terdekat. Jadi macam mana pihak itu boleh tahu tentang hadapan? Ini mustahil. Amsal yang lain ialah mereka mengatakan Nabi ini belajar bukratan wa asila. Pergi belajar Quran ni pagi dan petang. Maknanya intensif pergi belajar. Kalau betul Nabi bersungguh belajar itu, maknanya Nabi dapat kumpulkan segala maklumat tentang wahyu dalam konten yang padat, konten yang sudah tamat. Tetapi Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri akui dalam surah Al-Furqan, telah diturunkan bukan jumlatan wahidah, bukan sekaligus. Sikit-sikit ya. Sepatutnya kalau Nabi telah belajar intensif, Nabi patut cepat-cepatkan misi kepalsuannya, misi untuk mempengaruhi dengan konten yang diakui sangat berkesan ini perlu didedah semuanya, tapi tak. Ini kerana Al-Quran itu telah ditentukan Allah turun secara berperingkat-peringkat. Antaranya lagi adalah mereka mendakwa Nabi ini betulkan Nabi sebab dia manusia. Makan makanan manusia biasa. Kemudian Nabi ini berjalan di pasar. Jadi mereka kata, betul kan Nabi ni? Sebenarnya mereka ingin menghina Nabi. Kerana Nabi ni terpaksa pergi cari makan, pergi bertemu manusia. Alangkah baiknya kalau Nabi ni betul utusan Tuhan, perlu dikirimkan malaikat bersamanya beriringan dalam perjuangan. Tapi sebenarnya mereka tak mau ikut pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Ustaz Fazrul nyatakan, bukankah Nabi itu manusia? Bukannya malaikat. Kerana kalaulah Nabi itu daripada elemen fizikal yang lain, nasib manusia tak dapat mencontohi apa itu ajaran tingkah laku Nabi. Kerana kalau bukan manusia, macam mana nak tiru bab makan minum, macam mana nak tiru keperitan ketika mencari rezeki, macam mana nak tiru macam mana pergaulan Nabi dengan masyarakat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan sebagai manusia, sebagaimana akhir surah Kahfi yang saya percaya tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar, penonton, kita dah tatap menerusi wacana My Quran Time ini. Pada akhir surah Kahfi, Allah Ta'ala menyebut hakikat tentang Nabi itu, qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwasanya aku ni manusia seperti kalian, cuma dah ayat tu nyatakan yuha ilai, aku diberi wahyu. Menarik, itulah bezanya. Maksudnya manusia biasa tapi diberikan wahyu kan. Yang itu yang ekstranya itu yang kita nak belajar daripada Nabi. Dan terima kasih diucapkan pada Dr. Yusri yang menjelaskan tentang bagaimana tentang ayat nombor 9 sebentar tadi, amthal, ya, tuduhan yang tidak benar, yang diberikan sifat-sifat yang tidak benar, tapi kita sebenarnya tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, ulang kaji halaman 359 hingga 364 Ustaz Tarmizi ya. Kita bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusri Afandi yang bertugas di Universiti Sains Islam Malaysia dan sebelum ini di Polymas ya, daripada Kedah pergi ke nilai ya. Dan hari ini kita sudah pun melihat kepada dua halaman dan kita nak menyambung kepada ayat 17 sebentar tadi, di mana apabila Allah menyatakan, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu dia berfirman, adakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku, atau mereka sendiri yang sesat daripada jalan yang benar. Perkataan laltum ini sebenarnya ada kaitan dengan dal ya, biasa kita baca Ustaz Dr. Yusri ya, dalam surah Al-Fatihah kita, waladhdallin, kita tidak mahu jadi orang yang sesat. Tetapi dalam ayat ini ada dua sudut ya. Allah bertanya kepada mereka yang dikumpulkan. Kalau boleh Ustaz jelaskan mengapa penting memahami ayat 17 ini kepada kita zaman ini, silakan. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Fazrul. Ayat ini adalah paparan fenomena yang akan berlaku di negeri akhirat kelak, iaitu di padang mahsyar. Dalam ayat ini Allah Taala mengeluarkan firman-Nya dalam bentuk kemarahan ataupun kemurkaan kepada golongan musyrikin di atas dosa syirik yang mereka lakukan. Sebab itu di dalam Al-Quran, golongan musyrik ini juga kadang disebut sebagai mujrimin, penanggung dosa-dosa besar, kerana tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum golongan ini akan dicampakkan ke dalam neraka, ketika suasana di akhirat itu sebelum ditentukan laluan sama ada ke syurga atau neraka, sudah tentu yang beriman akan ke syurga, golongan yang kiri akan ke neraka. Rupa-rupanya suasana sebelum masuk itu pun merupakan satu sesaan. Sebab itu Allah Ta'ala bersoal jawab. Kerana soal jawab itu, firman Allah ketika itu juga merupakan satu sesaan. Maksudnya bila Allah tanya itu sebelum masuk kena denda, dah tekanan dah Ustaz. Itu dah satu tekanan. Ibarat sebelum masuk lokap, jumpa pegawai penjara pun dah gementar dah takut dah. Ketika ni Allah Taala mengajukan firman-Nya. Kan adakah di sini di kalangan ahli tafsir menyatakan yang pertama Allah Taala tujukan ayat ini kepada orang yang melakukan syirik itu sendiri. Kenapa kamu sanggup memilih kesesatan? Yang keduanya ialah di kalangan jamhur mufassir menyebut ini sebenarnya ditujukan kepada syuraka, iaitu bahan yang disekutukan oleh penyekutu. Apa maksudnya? Kerana orang menyekutukan Allah ni ada bahan yang mereka sembah, ada ideologi yang mereka pegang. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada ideologi itu, tanya kepada bahan yang mereka sembah yang daripada berhala dan sebagainya. Lalu benda-benda ini boleh bercakap berdasarkan pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-18. Perkara yang menjadi sekutu bagi Allah ini mempertahankan diri mereka, bahawasanya mereka bukanlah menyesatkan, tapi manusia itu yang melakukan syirik telah mengambil mereka sebagai bahan sekutu kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bila Ustaz cakap tentang berhala kan, kita jelas dah berhala tu nanti kalau katakan di sana nanti mungkinlah kalau dia boleh bercakap kot kan. Ya. Okey, tapi kalau ideologi, siapa yang bercakap pula ideologi itu bila sampai ke akhirat nanti? Ideologi itu jadi rama-rama ke macam mana tu Ustaz? Ya. Bagus soalan daripada Ustaz Fazrul. Ini menunjukkan betapa gerunnya keadaan akhirat. Kerana perkara yang menyebabkan syirik, perkara yang mencetuskan kejahatan, semua akan menjadi saksi hari itu. Kan antaranya diri kita akan bercakap, tubuh badan akan bercakap. Jadi apabila dikaitkan dengan ideologi, biasanya manusia mencetuskan ideologi ini mesti catatan. Menusikan bahan-bahan bercetak, buku. Jangan kita nampak buku, kadang gadget itu pun menjadi peletakan pada ideologi, sebaran ideologi. Ini sangat membimbangkan dalam masyarakat kerana setengah orang faham jenayah kepada Allah, dosa pada Allah ini adalah bab sembah selain pada Allah. Sebenarnya yang membabitkan soal ideologi, ajaran-ajaran yang asing ini banyak memegang minda, mempengaruhi, termasuklah mempengaruhi jiwa orang beriman. Ini satu benda yang perlu diatasi agar kita pulang kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Itu antara ayat yang Allah Ta'ala sebut yang patut kita fikir supaya kita mengawasi diri daripada terjebak kepada kancah yang tidak dibenarkan oleh Allah, seperti kancah syirik, kancah menduakan Allah. Misalnya, qul ud'u syuraka'akum min dunillah. Panggillah sekutu selain pada Allah untuk mempertahankan. Tetapi pada hari itu tidak ada langsung pertolongan melainkan hanya rahmat daripada Allah.
InsyaAllah. Terima kasih ucapkan penjelasan daripada Ustaz sebentar tadi Ustaz, pasal kita ulang banyak kali Fatihah kita waladdallin, ingatkan sama ada jadi orang Kristian ke, orang Yahudi ke, ataupun sembah berhala yang macam-macam bentuk tu kan. Tapi rupanya ideologi ya, rupanya guna internet, kita baca buku, kita bercakap dengan orang, tapi kalau orang itu membawa ideologi, idea yang mensyirikkan Allah ataupun menaikkan hedonism ataupun hiburan lebih tinggi daripada Al-Quran, maka itu adalah juga sebagai syuraka Ustaz ya, seperti mana yang Ustaz nyatakan sebentar tadi. Baik. Alhamdulillah, kita bergerak kepada halaman 362 ya, satu perkataan daripada Rasul yang amat menyayat hati pada ayat 30. Kita nak baca bersama-sama dan kita nak melihat apa yang dimaksudkan oleh Rasul dengan istilah mahjura pada ayat yang ke-30, dan lebih daripada itu ialah bagi kita zaman ini, kalau katakan apa maksud sebenar ayat ini. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusri, khususnya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, pencinta Al-Quran yang senantiasa bersama dengan Al-Quranul Karim. Betul Ustaz Fazil, ayat yang ke-30 saya pernah dengar, saya tak silap Imam Syekh Mishari ke macam tu, bila baca ayat ni dia teresak-esak. Mungkin menghayati apa maksud di sebalik ayat yang ke-30 ni. Jadi mari kita cuba ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran ini. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apakah maksud daripada istilah mahjura ni Ustaz ya? Pasal ada di kalangan yang biasa dia kata saya tak biasa baca Quran kan. Ada yang saya kata saya dah biasa baca Quran tapi saya tak faham, saya bukan orang Arab kan. Jadi adakah doa ini termasuk kepada orang Melayu sekali ya? Dan doa ini sebenarnya Nabi baca ni dekat mana ni? Dekat dulu zaman dahulu kala ke ataupun di akhirat nanti? Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan sidang penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, kita sekarang berinteraksi dengan erat dan rapat kepada Al-Quranul Karim, yang mana fungsi Al-Quran ini adalah untuk sepanjang zaman. Jadi walaupun hal ehwal surah Al-Furqan ini adalah tentang penentangan musyrikin, tetapi kita dapat fahami penentangan, herdikan, pengabaian Quran ini akan sentiasa berlangsung sehinggalah hari kiamat. Jadi golongan yang memanfaatkan, menghargai Quran akan menjadi golongan akan dihargai oleh Allah dan Rasul di negeri akhirat kelak. Bukan nanti di akhirat, bahkan di dunia. Siapa yang dekat dengan Quran, cinta pada Quran, mengambil intipati ajaran Allah dan Rasul, pasti akan sejahteralah hidupannya di dunia dan di akhirat. Sepakat di kalangan ahli tafsir Ustaz Fazrul bahawa ayat ini merupakan rintihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi dia punya sentimennya mahukan umat bukan sekadar di zaman baginda, termasuklah yang lain, umat yang menyusul di kalangan umat ini. Dalam hadis kita boleh tengok Nabi ni amat berharap agar risalah Islam diambil sepenuh hati. Jadi bila kita bincang tentang risalah Islam, dia based on kepada bersumberkan pada Quran dan juga sunnah serta sumber-sumber syarak yang lain. Bila kita bincang tentang ayat ke-30 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih, kenapalah umatku ini telah mengambil Al-Quran ini sebagai bahan ejekan dan juga sesuatu yang dipersiakan. Itu juga maksud daripada mahjura. Ini merupakan rintihan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di atas dunia. Kalau kita tengok bukan sekadar zaman Nabi, Nabi tertekan, Nabi sedih kerana kenapa benda yang murni ini dapat ditolak. Sepatutnya diterima kerana nak menyelamat.
Misalnya ada musyrikin datang depan Nabi dengar tapi balik kecam Nabi. Kerana ini pun ada. Dakwah itu baik, Al-Quran itu baik, tetapi tak dapat terima hakikat kebaikan. Dia masih lagi nak pegang pada ajaran lain, masih menyatakan Quran ini ada kekurangan. Sikap demikian adalah mahjurah. Jadi kalau kita nak kasih sayang Nabi, nak bantuan Nabi di akhirat, pastikan kita jangan mengabaikan Al-Quran. Jangan kita menjayakan kehendak ataupun perancangan barat yang mau memisahkan umat daripada berpegang Al-Quran. Sedia kita maklum, dalam tinta sejarah pernah berlaku William Gladstone yang merupakan Perdana Menteri Britain pada abad 19 pernah junjung Al-Quran. Dia mengatakan kita tak dapat kuasai umat selagi mana mereka berpegang dengan perkara ini. Kita tak akan dapat menewaskan mereka selagi mana mereka berpegang dengan Al-Quran. Dan bicaranya yang lain, beliau juga menyebut, William Gladstone menyebut, kita akan dapat kuasai mereka sekiranya mereka meninggalkan 3 aspek. Yang pertama ialah solat jamaah ataupun diterjemahkan sebagai solat Jumaat. Yang kedua, ibadah haji dipersiakan, dah tak mau tunaikan perintah Allah, tunai haji. Manakala yang ketiga sudah tentulah apabila umat Islam sudi meminggirkan Al-Quran, maka mereka akan diratah, mereka akan dikuasai, senang dipengaruhi oleh pihak musuh Islam. Bukan semua pihak barat memilih musuhi Islam, hanya segelintir. Walaupun segelintir, jangan kita menjadi bahan yang akan memudahkan mereka dalam menguasai kemarahan ataupun kebangkitan Islam sepanjang zaman. Mudah-mudahan dalam konteks kita pula yang terakhirnya dalam kupasan ayat ini, saya berharap pada saya, Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan semua sekali sidang penuntun, kalau kita tak mahu mengabaikan Quran, apa kena buat? Apa yang kita kena buat apa hari kita ini? kena buat? Iaitu salah satunya kita tuntun siri inilah. Ini antara inisiatifnya. Kalau tak dapat tuntun pun, pastikan di rumah kita baca Quran, hayati Quran, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran kerana ia akan datang di akhirat sebagai pembantu bagi para pemiliknya. Mudah-mudahan kita dapat amalkan ayat ini dalam menghargai Al-Quran, bukan mengabaikan Al-Quranul Karim. InsyaAllah ya, itu adalah kefahaman rintihan Nabi ketika masih hidup ya tentang perkara ini yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga tuan-tuan dengan komitmen tuan-tuan ya, mengikuti My Quran Time ataupun program-program lain pun ya, belajar dengan ustaz ustazah ataupun sendiri melihat kepada isi kandungan Al-Quran itu adalah sebagai satu kesungguhan kita bahawa kita tidak termasuklah di kalangan mahjura ini ustaz ya, kerana ia adalah satu rintihan bila orang yang paling kita sayang ataupun dalam hidup kita, orang yang kita sayang dia yang merintih kan, yang itu memang susah ceritanya tu kan, yang kita harapkan bukan kita daripada golongan itu. Dan kita bergerak kepada halaman 363 pada ayat 43 ya, di mana kita akan bertemu dengan istilah hawa ya, hawa iaitu hawa nafsu. Mari sama-sama kita baca ayat 43 muka surat 363 untuk kita melihat maksud hawa ini apa sebenarnya. Adakah ia berkaitan dengan cara hidup kita ataupun apa yang dilihat berkaitan dengan ketuhanan pada ayat ini. Kita baca dahulu bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusri Afandi, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi lagi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan ya, saban hari, setiap hari kita bersama dengan My Quran Time, contohnya 3 kali sehari, pukul 12, pukul 10 malam, pukul 11 malam, kemudian subuh pula pukul 6 pagi. Mudah-mudahan Ustaz Doktor ya, memberi kekuatan kepada kita untuk kita tak tergolong dalam orang yang menjadikan Al-Quran itu mahjura. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama sekarang ayat yang ke-43, halaman 363, bawah sekali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 43, sudahkah engkau Nabi Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya, adakah engkau menjadi pelindungnya? Istilah yang digunakan dalam ayat ini Ustaz Dr. Yusri ialah hawa, ya. Allah mempersoalkan mereka yang mengambil hawa ini sebagai tuhan. Apa maksud hawa sebagai tuhan di sini? Pasal tadi Ustaz cakap tentang berhala, okey, kita jelas ideologi daripada buku, daripada orang, hawa itu dekat mana pula tu dia punya kesannya yang Allah berikan amaran dalam ayat ini. Sila. Apabila kita menatap ayat 43 daripada surah Al-Furqan, sebenarnya hala tuju ayat ini bukan sekadar kepada pihak musyrikin ataupun pihak kafir di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat ini juga sebagai muhasabah kepada setiap manusia yang telah mempunyai panca indera dan telah ditentukan Allah sebagai manusia di alam ini. Lebih dahulu sebelum saya bincangkan apa itu maksud hawa kan, ayat ini diturunkan Allah Ta'ala rintitan daripada ayat sebelum itu kerana Nabi Muhammad telah menerima kecaman, tuduhan serta hadikan daripada segenap penjuru. Antaranya Nabi terima kecaman, tuduhan daripada kerabat yang terdekat, umpamanya seperti Abu Jahal. Abu Jahal ada sebut yang telah dirakamkan Allah dalam ayat sebelum itu, iaitu ayat 41. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Ini ke rasul yang telah diutuskan. Nampak manusia biasa saja yang makan minum, jalan di pasar, tak ada hartanya lebih, tak ada kekayaan. Ini ke rasul yang patut kami ikut. Maka ayat selanjutnya berkaitan juga, ayat ini dipanggil munasib. Ada kaitannya kerana orang yang bercakap demikian adalah orang yang telah ikut hawa nafsu. Kerana Abu Jahal serta beberapa penentang yang lain, mereka faham bahawa Quran itu sebenarnya betul. Nabi Muhammad itu betul, jernih mukanya, baik akhlaknya, tiada kecacatan dalam pergaulannya. Tapi mereka tak mahu terima kerana mereka lebih mengikuti hawa nafsu. Diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Abbas, atau tingkah laku mengikuti nafsu ini berlaku pada seorang Arab jahiliah. Dia ni gemar mengutip batu untuk disembah. Dia pilih batu, disembah. Tiba-tiba pada suatu hari ada orang jual batu cantik lagi. Dia kata ni made in Korea. Dia pilih batu ni, dia sembah batu ni pula. Tindakan ini disebabkan Ibnu Abbas mengulas kerana dia telah mengikut hawa nafsunya. Konteksnya lain, kita kena fahami juga, adakah kita terlibat, manusia lain daripada musyrikin adakah terlibat menjadikan nafsu ini sebagai pegangan, sebagai garis panduan dalam bertindak, dalam membuat sesuatu. Adakah kita mempertuhankan nafsu? Apakah maksud nafsu ini ataupun hawa? Hawa ini kita dengan sangka dia sebagai kehendak melakukan sesuatu, makan minum, syahwat dan sebagainya. Nafsu ini juga adalah kaitan dengan sesuatu yang difikirkan oleh akal, suatu kehendak diri yang menyenangkan. Kerana agama ni kadang kita tengok nampak macam memenjara, sebenarnya tak. Agama mensejahtera. Dia nak pilih perkara yang senang je lah hidup. Itu bermakna telah mengikut nafsu, kehendak akal yang tidak bertuhankan Allah. Maka siapa yang ada prinsip ni, nak buat sesuatu tengok akal, tengok sesuatu nak pilih yang mudah je, kerana ikut syariat nanti suka. Jadi maknanya dia telah menjadikan nafsu itu sebagai rojokan, sandarannya, ataupun disebut sebagai Tuhan dalam ayat. Tuhan maknanya tumpuan utama. Jadi awasi kita ada bersikap demikian, kita langgar hukum hakam kerana kita nak menyenangkan diri. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW dah menyebut, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan peribadi seorang Muslim ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah padanya. Kerana perkara yang tidak berfaedah selalunya lazimnya selari dengan mengikut hawa nafsu. Terima kasih ucapkan. Kita dapat awasi diri kita daripada terjebak menjadikan nafsu sebagai rojokan ataupun Tuhan dalam hidup. Terima kasih ucapkan pada Dr. Yusri ya, menjelaskan tentang istilah hawa ini sendiri, maksudnya mengikut kepada keinginan akal tanpa berasaskan kepada panduan daripada Allah, daripada Quran itu sendiri. Dan moga-moga tuan-tuan bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita memahaminya, kita memperjuangkannya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kitalah walaupun sedikit kita share, kita beritahu kepada kawan tentang Quran dan isinya ini, kita amalkan. Harapnya Allah terima amal kita, dan kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah mertua kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan golongkan kami menjadi hamba-hambamu yang mempermain-mainkan Al-Quran ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusri Afandi yang bersama kita pada hari ini. Terima kasih doktor ya sudi bersama, dan harapnya sudi lagi ke teratak My Quran Time kami ini. Dan terima kasih diucapkan pada tuan-tuan, terus kita bersama menyumbang dan mengaktifkan tabung gerakan Al-Quran sebagai satu daripada perjuangan Al-Furqan yang dinyatakan dalam surah ini. Dan harapnya kita bertemu lagi pada hari ini, pada malam ini, ulangan pada hari esok, dan halaman baru dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.